Atas sebab ini jugalah saya kerap kali menjelaskan apa yang dituduh atau apa yang dikatakan sebagai Wahabi. Saya melakukannya bukan kerana saya Wahabi, tapi saya bimbang orang ramai tertipu dengan gelaran Wahabi, dengan tuduhan Wahabi. Lalu mereka menolak sesuatu isu agama, padahal isu tersebut memiliki dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para ulama'. Tanpa mereka sedari, mereka telah menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video pendek berkenaan melakukan tawaf dan sa'i menggunakan skuter elektrik. Dan ini dikaitkan pula dengan golongan Wahabi. Ayuh kita semak hukum tawaf dan sa'i menggunakan skuter elektrik dan kita semak juga apakah ia ada kaitan dengan Wahabi. Sebelum itu, saya mainkan terlebih dahulu video terbabit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, golongan Wahabiyah mereka mengharamkan sambutan Maulid Rasul dengan berdalilkan hadis kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan imam-imam mereka menamakan sambutan Maulid ini sebagai bid'ah yang sesat. Jadi kalau ikut fatwa imam mereka ni, maka mereka lah yang sesat kerana mereka ahli bid'ah. Kenapa? Kerana mereka telah mengada-adakan sesuatu yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Jadi soalan kita untuk golongan Wahabiyah, adakah skuter-skuter elektrik yang digunakan untuk tawaf ini memang pernah ada pada zaman Nabi? Atau Nabi pernah menaikinya? Atau golongan sahabat, golongan tabi'in atau golongan salafus salih pernah menaikinya? Ya, ianya sah je untuk tawaf. Ia mudah untuk jemaah haji umrah untuk tunaikan tawaf. Kerana ulama sudah sebut at-tarku la yadullu ala tahrim. Baik. Ulasan pertama, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang bid'ah, yang dimaksudkan ialah akidah dan ibadah yang baharu yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik sebahagian daripadanya atau keseluruhan daripadanya. Bid'ah merujuk kepada akidah dan ibadah itu sendiri, bukan perkara mahupun alat yang membantu akidah dan ibadah tersebut. Misalnya, silibus pengajian Tauhid 3 atau Sifat 20, ia bukan bid'ah kerana ia sekadar silibus pembelajaran bagi membantu umat Islam memiliki akidah yang benar. Contoh lain ialah menggunakan mikrofon, amplifier dan pembesar suara untuk azan di masjid dan surau. Semua peralatan ini bukan bid'ah yang dilarang kerana ia sekadar membantu azan. Bid'ah adalah apabila kalimah-kalimah azan itu sendiri yang diubah suai, ditambah atau dikurangi. Contoh lain ialah penggunaan kias dalam membantu perlaksanaan ibadah. Kias adalah salah satu dalil dalam syariat Islam. Kias tidak boleh digunakan untuk membuat ibadah yang baharu, tetapi kias boleh digunakan untuk membantu perlaksanaan ibadah yang sedia ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan solat sunat secara duduk di atas kenderaan, iaitu ketika menunggang unta atau kuda. Ini diriwayatkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih. Bahkan dalam sebuah hadis, baginda juga melaksanakan solat fardu di atas unta atau kuda kerana sesuatu kesukaran. Cuma hadis ini memiliki kelemahan di dalam sanadnya. Pun begitu, para ulama berkata meskipun sanadnya lemah, matannya benar. Alhamdulillah, saya memiliki video khas tentang ini, sila rujuk ke sana. Berdasarkan kaedah kias, boleh juga melaksanakan solat sunat sambil duduk di atas kerusi kenderaan moden seperti kapal terbang, kapal laut, kereta api, bas, kereta dan sebagainya. Bahkan boleh juga solat fardu sambil duduk di atas kerusi kenderaan moden jika benar-benar terdapat kesukaran untuk solat secara sempurna. Ini adalah solat yang sah dan tidak perlu diulangi. Semua ini bukan bid'ah kerana ibadah solat itu tetap sama. Cuma perlaksanaannya di atas kenderaan moden dikiaskan kepada perlaksanaan di atas haiwan tunggangan. Inilah yang dimaksudkan sebagai kias.
tidak boleh digunakan untuk membuat ibadah yang baharu, tetapi qiyas boleh digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah yang sememangnya sedia ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulasan kedua, dibolehkan melaksanakan ibadah tawaf dan sa'i di atas kenderaan jika di sana ada sebab untuk melakukan sedemikian. Ini adalah pandangan jumhur ulama'. Bahkan ada yang mengatakan ia merupakan ijma' para ulama'. Dalilnya ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 1504 atau penomboran lain hadis nombor 1607 ya. Ia daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, tawafan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada'i ala ba'irin yastalimur rukna bi mihjanin. Yang maksudnya Nabi SAW melakukan tawaf ketika haji wada' di atas unta dan baginda menyentuh rukun dengan tongkatnya yang bengkok. Baik, kenapakah Rasulullah SAW melakukan tawaf di atas unta? Ada dua riwayat yang menjelaskan sebabnya. Riwayat pertama ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 1605 atau penomboran lain hadis nombor 1881 yang menerangkan baginda melakukan sedemikian kerana sakit atau kelemahan. Namun, riwayat ini adalah dhaif. Riwayat kedua ialah apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, hadis nombor 2234 atau penomboran lain hadis nombor 1273 ya. Ia daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil baiti fi hajjatil wada'i ala rahilatihi yastalimul hajara bimihjanihi li an yarahun nasu waliyushrifa waliyas'aluhu fa inna nasa ghashuhu. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan tawaf di Baitullah ketika haji wada' di atas haiwan tunggangannya dan baginda menyentuh Hajar Aswad dengan tongkatnya yang bengkok supaya orang ramai dapat melihat baginda dan supaya baginda dapat melihat orang ramai dan orang ramai dapat bertanya soalan kepada baginda. Kerana sesungguhnya orang ramai ketika itu mengerumuni baginda. Maka berdasarkan hadis sahih Muslim ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebab untuk melakukan ibadah tawaf di atas kenderaan. Dalil yang lain merujuk kepada kes Ummu Salamah radhiyallahu anha berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sila rujuk Sahih Al-Bukhari hadis nombor 1526 atau penomboran lain hadis nombor 1633. Okey, daripada Ummu Salamah sendiri, beliau berkata, syakautu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki faqala tufu min wara'in nasi wa anti raqibatun. Maksudnya ya, Ummu Salamah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keadaanku yang agak lemah. Maka baginda bersabda, tawaflah di belakang orang ramai dengan menaiki haiwan tunggangan. Berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama mengatakan boleh melakukan tawaf dan sa'i di atas kenderaan jika seseorang itu memiliki sebab atau alasan. Kemudian berdasarkan kaedah qiyas, haiwan tunggangan seperti kuda atau unta boleh dikiaskan kepada apa-apa kenderaan lain. Ini kerana ibadah tawaf dan sa'i tetap sama, qiyas hanya digunakan untuk membantu pelaksanaan ibadah tawaf dan sa'i tersebut. Oleh itu, boleh melakukan tawaf dan sa'i dengan menggunakan kerusi roda dan yang terkini menggunakan skuter elektrik. Sedikit catatan, sebenarnya perkara ini sudah lama ada di Masjidil Haram.
Sebelum ini ada orang yang tolak dengan menggunakan kerusi roda. Bahkan saya ingat pada tahun 90-an ada 2 atau 4 orang yang angkat orang yang lemah atau sakit di atas pengusung atau stretcher. Maknanya dia angkat di atas bahu. Kadang 4 orang, kadang 2 orang. Tengok berat macam mana dia angkat. Dan dia akan bawa kan. Dia akan haji sebab dia orang ni laju. Dia orang nak cepat kan. Haji suruh orang pergi ke tepi kan. Baik ke tepi sebab kena langgar dengan dia orang ni. Badan dia keras tau sebab saya pernah kena langgar dulu. Okey, jadi benda ni dah ada lama dah. Cuma dengan adanya teknologi baru, semua itu kini diganti dengan skuter elektrik. Hukumnya tetap sama, cuma alat atau kenderaan yang berbeza. Ulasan ketiga. Jika dalam ulasan kedua tadi, jumhur ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma' ulama, membolehkan melakukan tawaf dan sa'i di atas kenderaan jika ada sebab. Mereka berbeza pendapat pula tentang tawaf dan sa'i di atas kenderaan tanpa sebab. Maksudnya, mudah kata, saja suka-suka nak lakukan ibadah tawaf dan sa'i di atas kenderaan. Ia terbahagi kepada 3 pendapat. Pendapat pertama yang merupakan pendapat mazhab Asy-Syafi'i dan mazhab Az-Zahiri, dibolehkan tawaf dan sa'i di atas kenderaan tanpa sebab. Pun begitu, tawaf dan sa'i dengan berjalan kaki adalah lebih utama. Pendapat kedua yang merupakan pendapat mazhab Hanbali iaitu tidak boleh. Sesiapa yang melakukannya maka tawaf dan sa'i tidak sah dan mesti diulangi. Pendapat ketiga yang merupakan pendapat mazhab Maliki, Hanafi dan salah satu pandangan Imam Ahmad iaitu tawaf dan sa'i adalah sah namun mesti bayar dam. Mazhab Hanafi memperincikan jika masih di Mekah maka hendaklah tawaf dan sa'i diulangi. Jika sudah pulang maka hendaklah membayar dam. Ulasan keempat, berdasarkan hadis-hadis sahih yang saya kemukakan, yang saya bacakan tadi, penggunaan dalil qiyas dan beza pendapat di kalangan para ulama' jelas bahawa isu ini tiada kaitan dengan Wahabi atau bukan Wahabi. Ia tiada kaitan dengan Wahabi atau bukan Wahabi. Bahkan ia membolehkan tawaf dan sa'i di atas kenderaan tanpa sebarang sebab adalah mazhab Asy-Syafi'i, yang ini mazhab rasmi di Malaysia. Semua ini menunjukkan bahawa orang yang lazim membuat tuduhan Wahabi sebenarnya jahil dan mereka suka membuat fitnah lagi berdusta. Padahal apa yang mereka tuduh, fitnah dan dustakan itu memiliki dasar daripada hadis-hadis yang sahih dan pendapat para ulama'. Atas sebab ini jugalah saya kerap kali menjelaskan apa yang dituduh atau apa yang dikatakan sebagai Wahabi. Saya melakukannya bukan kerana saya Wahabi, tapi saya bimbang orang ramai tertipu dengan gelaran Wahabi, dengan tuduhan Wahabi. Lalu mereka menolak sesuatu isu agama padahal isu tersebut memiliki dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan pendapat para ulama'. Tanpa mereka sedari, mereka telah menolak Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sesuatu yang serius. Sebagai contoh, dalam isu tawaf dan sa'i menggunakan skuter elektrik. Apabila orang menonton video pendek tadi, mereka kata, oh yang ini Wahabi, maka tak boleh. Tapi kerusi roda boleh pula. Lalu mereka menolak perkara ini dan berkata ini fatwa Wahabi yang sesat ke apa semua tu. Padahal ia memiliki dalil daripada hadis-hadis yang sahih, Sahih Bukhari dan Muslim, memiliki penghujahan daripada para ulama dan mereka sememangnya membolehkan menggunakan sesuatu kenderaan untuk tawaf dan sa'i bagi orang yang ada sebab atau alasan. Mereka cuma berbeza pendapat. Mereka cuma khilaf apabila orang tu sihat walafiat. Tak ada sebab, tak ada alasan. Tiba-tiba nak guna sesuatu kenderaan untuk melakukan tawaf dan sa'i. Ada beza pandangan di sini. Dan mazhab Asy-Syafi'i, yang ini mazhab kita di Malaysia, membolehkan tawaf dan sa'i meskipun tiada apa-apa keuzuran, tiada apa-apa kelemahan, tiada apa-apa sebab atau alasan. Ia tak ada kaitan dengan Wahabi langsung. Baiklah, moga-moga penjelasan saya ini dapat memberikan kefahaman yang baik kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian.
tentang hukum melakukan ibadah tawaf dan sa'i di atas kenderaan moden. Juga memberi kesedaran tentang tuduhan Wahabi. Gelaran Wahabi ni, ia adalah satu tuduhan atau gelaran untuk menakut-nakutkan orang, padahal di sebalik tuduhan, di sebalik gelaran itu terdapat dalil-dalil daripada Al-Quran, As-Sunnah, penggunaan kaedah-kaedah dalam ilmu usul fiqh dan juga pendapat para ulama. Baiklah, demikian penjelasan saya. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.